semakin tajam. Silakan berbisik. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Seriusnya jenayah pemandangan manusia ini, ia adalah jenayah yang ketiga tertinggi di dunia selepas pengedaran dadah serta penyeludupan senjata api, termasuklah di negara kita di Malaysia. Malah dilihat insiden pemandangan manusia ini menunjukkan tren peningkatan dengan rekod 165 kes pada tahun 2020 berbanding hanya 17 kes pada 2008 yang lalu. Menurut statistik Majlis Anti Pemandangan Orang dan Penyeludupan Migran MAPO, sejak tahun 2015 hingga Jun 2021, sebanyak 1,854 kes pemandangan dengan jumlah tangkapan lebih 2,700 orang pesalah. Tuan Dipertua, banyak tadi disentuh oleh Ahli Yang Berhormat berkaitan insiden hitam ketika mana penemuan lebih 139 mayat dan 28 kem penempatan di Wang Kelian pada tahun 2015 yang lalu. Dan saya sendiri ketika itu terlibat bersama membantu beberapa NGO menguruskan mayat-mayat tersebut ketika pengebumian di selatan Thailand dan juga pengebumian di Kampung Tualang, Pokok Sena. Sangat tragis apa yang berlaku dan inilah kesan kepada perhambaan sesama manusia ini yang sangat zalim, yang sangat keji, yang dikutuk oleh seluruh manusia, yang termasuklah dalam sejarah Islam itu sendiri ialah kelahiran Nabi SAW adalah untuk menghapuskan perhambaan sesama manusia. Dan betul, penguasaan Undang-Undang Malaysia dalam memerangi pemandangan manusia dan buruh paksa telah lama dibelenggu dengan pelbagai masalah dan kesulitan untuk dipraktiskan dengan sebaiknya. Pertubuhan masyarakat sivil telah bertahun-tahun menggesa kerajaan Malaysia untuk meminda Akta Anti Pemandangan Orang dan Penyeludupan Migran 2007 ini yang kita pindah pada hari ini bagi mempertingkatkan rangka kerja perundangan. Kebimbangan sebelum ini adalah ATIPSEM nampak tidak dapat melindungi mangsa dan mangsa kerja paksa pada tahap normatif. Undang-Undang Antarabangsa mentakrifkan buruh paksa sebagai pekerja atau perkhidmatan yang dikeluarkan secara tidak sengaja atau di bawah ancaman daripada seseorang. Akta sebelum pindaan ini melihat khusus dalam penakrifan buruh paksa hanyalah satu elemen yang dimasukkan dalam Seksyen 2 ATIPSEM di bawah tajuk eksploitasi. Jadi semua jenis eksploitasi seksual, buruh atau perkhidmatan paksa, perhambaan atau amalan yang setanding dengan perhambaan, kehambaan, sebarang aktiviti jenayah atau penyingkiran bahagian tubuh manusia, kesemuanya adalah dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Jadi penakrifan baru ataupun diperbaiki dalam akta yang kita pindah ini, khususnya dalam takrifan pemandangan orang dan eksploitasi, khusus dalam Seksyen 2 kurungan D, adalah sangat bertepatan bagi pengukuhan pelaksanaan akta ini, khususnya untuk mendakwa penjenayah-penjenayah yang terlibat dalam pemandangan manusia ini. Dan betul, saya mencadangkan beberapa langkah untuk pengukuhan kepada pelaksanaan akta ini, iaitu yang pertama, perlu meningkatkan kemampuan penguasaan undang-undang untuk menyiasat dan mendakwa kes pemandangan orang, termasuklah penyeludupan migran, iaitulah termasuk dengan meningkatkan penyelarasan antara agensi. Tadi kalau Yang Berhormat Hang Tuah Jaya menyebut berapa jumlah peruntukan yang kita akan salurkan untuk mengukuhkan bahagian penguasaan. Jadi saya ingin bertanya, berapakah jumlah anggota penguasa yang telah kita bersiap dari segi latihannya bagi kita melaksana ataupun memperkukuhkan pelaksanaan akta ini sendiri. Yang kedua, cadangan saya ialah perlu pihak kementerian meneruskan kerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan NGO, termasuk melalui bantuan keuangan atau bantuan kepada NGO untuk menyediakan beberapa perkhidmatan pemulihan kepada mangsa-mangsa, termasuk khidmat kaunseling, khidmat perundangan dan sebagainya. Yang ketiga, saya mencadangkan untuk melatih pegawai penguatkuasa, termasuk pemeriksaan pekerja dan pegawai immigration mengenai SOP untuk pengenalpastian
mangsa yang merangkumi maklumat mengenai petunjuk pemandangan tersebut yang sangat sulit jika kita tidak menyediakan pegawai-pegawai yang terlatih. Yang keempat, iaitu mengurangkan kelewatan pendakwaan termasuk dengan memberikan panduan yang lebih baik kepada pendakwa untuk melakukan pendakwaan terhadap pemandangan orang dan meningkatkan pemahaman perundangan mengenai pelbagai jenayah pemandangan terutama bagi kerja paksa. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih.